Ini adalah ulasan berkaitan IPO yang akan disenaraikan tidak lama lagi. IPO ini adalah Cloudpoint. IPO ini baru ada dekat MITI dan akan tutup 12 Februari ini. Yang bertanggungjawab untuk uruskan IPO ni, bawa syarikat ini ke bursa adalah M&A Securities. Kita go through je pages IPO ini dahulu. Untuk permulaan, ada bahagian glossary cerita pasal term-term tertentu. Mudah untuk kita dapatkan gambaran pasal ini syarikat buat apa. Kemudian kita tengok pula cerita dia pasal major customer dia. Barulah kita tahu customer dia banyak datang dari sektor perbankan. Syarikat ini akan disenaraikan dalam ACE Market. Syarikat ini ada kaitan dengan cyber security sebab bila kita tengok dekat term dalam glossary dia ada sebut pasal cyber security. Melihat table of contents, benda yang saya minat nak tengok adalah business model, competitive position, siapa directors, utilization of proceeds, basis of arriving at IPO price, background information, IMR report, key financial ratios. Saya juga nak cari berkaitan financial highlights. Tak pasti ada dekat mana. Mungkin bawah business overview. Antara benda mula-mula nak kena search adalah perkataan syariah. Sebab kita nak tengok ada tak status patuh syariah. Ada setengah IPO dia rajin nak engage dengan Syariah Advisory Council untuk dapatkan status patuh syariah, dan IPO ini dah dapat syariah status tersebut. Tetapi kalau dia tak engage dengan Syariah Advisory Council sekalipun, tak bermaksud IPO tersebut tak patuh syariah. Boleh jadi dia adalah patuh syariah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ini kadang-kadang perlukan third party seperti BIMB Securities ataupun Elza Syariah Solutions untuk memberikan keputusan ataupun pendapat bahawa IPO tersebut adalah patuh syariah. Melihat kepada business model, tahulah kita dia ada kaitan dengan menyediakan IT solutions, antaranya adalah cyber security. Jadi taklah pelik kalau klien atau customer dia dari banking, sebab banking adalah lawan hacker dan juga lawan scammer. Tengok directors, yang penting kena tengok executive director. Itulah sebenarnya mereka yang run betul-betul syarikat tu. Utilization of proceeds, nak tahu macam mana dia gunakan duit dapat dari IPO ni nanti, banyak ke nak guna untuk hutang atau nak guna untuk kembangkan syarikat. Di bawah financial and operational information ada statement yang saya nak. Kita kenalah tengok revenue dan juga gross profit dia ataupun profit lagi yang bawah tu meningkat tak dari tahun ke tahun. Biasanya ada beberapa tahun, kadang-kadang 5 tahun, tapi yang dia tunjuk dekat sini 3 tahun sahaja. Profit margin pun kalau double digit biasanya dah consider tinggi, tetapi kena banding jugalah dengan syarikat sama ada sektor ataupun industri. Syarikat yang sama sektor dan industri tu, cuba tengok mereka punya profit margin macam mana. Kalau profit margin untuk syarikat ni double digit pun, tapi kalau profit margin syarikat lain, kompetitor lain lebih tinggi, maka dia macam biasa-biasa sajalah. Melihat kepada dividen, syarikat tak ada polisi nak tetapkan bagi dividen, sebab syarikat yang growing biasanya tak buat macam tu. Mereka perlukan duit tu untuk mereka kembangkan lagi syarikat untuk menjadi lebih besar. Dekat bahagian basis of arriving at our IPO price, dekat bahagian ini dia akan terangkan cara kiraan macam mana boleh letak harga IPO. Sebelum tu saya nak check dulu berapa harga IPO. Ada letak tak dekat website MITI? Jadi saya search lah MITI Government IPO, log masuk. Kalau belum ada account, anda kenalah buat account, dan ada ditulis di situ harga adalah 28 sen seunit. Kembali kepada PDF file tadi, PE ratio adalah price bahagi earnings, EPS, dan kita bahagikan 28 sen dengan 1.93 sen. EPS dia untuk tahun 2021, maka kita dapat 14.5 kali ganda. Adakah PE ratio ini rendah atau tidak? Sebenarnya kena bandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada dalam industri yang sama. Tujuan dia buat IPO pula dia ada tulis untuk kembangkan syarikat dan lain-lain lagi. Tujuan yang saya rasa standard lah tu. IPO dia akan tulis macam ni. Pada bahagian background information, kalau rajin anda bacalah cerita macam mana sejak 2003 syarikat ni boleh tercipta. Sekarang 2023 baru nak pergi IPO. 20 tahun bina syarikat. Bukan hari ni bina, esok nak kaya terus. Pada bahagian IMR report, bahagian ni sebenarnya adalah independent market research. Sebelum IPO tu nak diserahkan di Bursa Malaysia, mereka mesti engage dengan third party research yang akan kaji dan memberikan pandangan. Pandangan ni adalah penting untuk pelabur memilih sama ada syarikat ni bagus untuk dilaburkan ataupun tidak. Part yang saya nak tengok adalah contohnya industry performance. CAGR dia berapa? CAGR tu nama singkatan bagi Compounded Annual Growth Rate. Dia akan tengok industri ni rate dia grow berdasarkan tahun-tahun sebelumnya berapa banyak. Maka double digit growth adalah sesuatu yang boleh kata besar. Saya pernah ajar klien untuk bandingkan ROE dengan PE ratio, tetapi klien yang tak tahu nanti bolehlah tanya saya dalam sesi live petang-petang. Anda berminat nak jadi klien, buka akaun CDS dengan saya di accountcds.com, ada link dekat description video. Dalam IMR report ni juga dia ada cerita tentang kompetitor yang ada dan dia buat perbandingan berdasarkan kepada keuntungan waktu tu dia menduduki tempat keempat. Kalau anda rajin, bacalah risk factors yang ada, macam mana business IT atau cyber security ni, apa halangan-halangan yang mungkin ada. Kebanyakan page
habis bawah tu cerita pasal accountants report. Boleh skip je sebab kita pun tak sempat nak baca semua. Dekat sini saya nak ingatkan bahawa tujuan saya buat ni adalah untuk kongsikan apa yang ada dekat prospektus IPO tersebut, bukanlah untuk memberi sebarang buy call ataupun sell call. Untuk klien-klien boleh tanya saya dalam grup klien. Ada orang tanya cara nak cari nombor CDS account macam mana? Okey, ada beberapa cara. Anda boleh guna apps dahulu. Pergi dekat app M+, kalau anda ada buat sebarang pembelian atau transaksi, bolehlah tengok menu dan pilih contract note. Buka contract note dan anda boleh tengok atas kanan ada nombor CDS anda. Tambahkan 012001 di hadapan untuk 15 digit penuh. Itu khas untuk akaun M+. Kalau anda tak ada buat sebarang transaksi, tak ada contract note yang keluar, anda kenalah gunakan cara yang kedua. Kalau di PC, anda login macam biasa dan nanti pergi dekat My Account dan tekan pilihan Account Summary. Nanti bila scroll bahagian bawah, ada bahagian dia beritahu nombor akaun CDS anda berapa. Cara yang ketiga adalah anda boleh cek di Bursa Anywhere. Aplikasi Bursa Anywhere ni tempat untuk anda download statement anda. Orang yang dah ada akaun CDS wajib ada app Bursa Anywhere. Dalam tu anda boleh tengok semua akaun CDS yang anda ada. Ada juga yang beritahu kalau tak ada pegang apa-apa saham, maka tak ada transaksi atau statement. Itu anda boleh cuba semak sendiri. Kalau saya sendiri, selain daripada tengok di Bursa Anywhere, saya juga memang ada dapat statement dihantar bursa ke email saya setiap bulan. Sekarang saya nak cerita bagaimana cara nak mohon MITI full. Mula-mula carilah dulu website MITI tu, kemudian anda log masuk. Kalau belum ada akaun, sila buat akaun dan ada ditulis di situ harga IPO contohnya yang anda nak apply. Berapa harga dia seunit. Sekali lagi saya cakap, video ni adalah untuk tujuan pembelajaran. Belum tentu saya beli saham yang ditunjukkan jika ada nama saham tersebut kelihatan ataupun kebetulan nampak. Anda tekan mohon, inilah contoh dia minta dokumen-dokumen yang berkaitan. Anda mula-mula sekali anda kena decide berapa modal yang anda nak peruntukkan untuk beli saham melalui MITI ni. Anda tulis dekat bahagian modal dalam bentuk ringgit Malaysia. Apply mengikut kemampuan anda dan apa yang ditulis dalam bank statement anda. Untuk tujuan pembelajaran saya letaklah RM100,000. Jadi jumlah maksimum saya type je ikut situ 357,100 unit sebab harga dia 28 sen. Bila saya kata apply mengikut kemampuan anda dan apa yang ada dalam bank statement atau tabung haji anda, ASB anda, maka kalau dalam ASB anda ada RM50,000, janganlah apply sampai RM300,000. Contoh, kalau dalam bank anda ada RM3,000, janganlah anda pergi apply sampai RM20,000. Dia minta penyata bank, attachkan bank statement anda. Penyata lain yang diminta pun untuk sokongan boleh juga letak. Jika anda berpendapatan lebih RM300,000 setahun, tekan tick dan dia minta borang EA. Jadi anda kena settlekan. Tuliskan jumlah aset yang anda ada dalam ringgit Malaysia. Masukkan nombor akaun CDS anda. Pastikan 15 digit. Jika tak tahu mana nak tengok nombor akaun CDS, boleh tonton video cara cari nombor penuh akaun CDS. Kemudian ada bahagian dia nak anda sertakan sekali penyata akaun CDS oleh Bursa Malaysia. Penyata akaun CDS oleh Bursa Malaysia ni by default dia ada password. Jadi ini adalah cara nak buang password penyata akaun CDS oleh Bursa Malaysia. Dekat bahagian penyata akaun CDS, anda boleh attachkan penyata akaun CDS anda. Penyata tu anda boleh dapatkan dari Bursa Anywhere atau email anda. Bursa sepatutnya ada bagi, cuma masalahnya ada password. Daripada video oleh pihak MITI, cara nak remove password itu adalah seperti berikut dan ini anda kena gunakan PC Windows. Mac saya tak pasti. Dah ada penyata CDS tersebut, anda dah berjaya buka gunakan aplikasi PDF yang anda prefer, anda tekan print. Biasanya Ctrl P. Dekat option untuk print ada pilihan save as PDF. Pilih option tersebut dan save file dekat folder yang dikehendaki. Kemudian file tersebutlah yang anda boleh gunakan untuk attach pada application MITI. Akhir sekali tekan pengakuan dan klik hantar. Siap. Sekiranya anda hendak betulkan sesuatu dan belum lagi tamat tarikh permohonan, bolehlah tekan simbol pen atau pensel berwarna biru pada senarai permohonan anda. Saya doakan anda berjaya dapat IPO yang dimohon. Ini pula adalah cara download penyata Maybank anda untuk MITI. Buka browser, pergi ke laman web maybanktoyou.com.my, pastikan ada simbol mangga untuk tunjuk dia encrypted, SSL, dan juga part paling penting nanti adalah pastikan anda punya security phrase tu adalah anda punya. Masukkan username, tekan login. Bila dah masuk dalam ke akaun bank anda, pergi dekat savings account yang dikehendaki, scroll bawah, ada option view statement. Pilih statement bank yang berkaitan. Sekiranya anda dapat sebulan sahaja, maka kena ada cara tambahan untuk cuba merge semua file tersebut sekaligus supaya dapat jadi 3 bulan yang latest. Dan cara tu anda kena google lah sendiri. Saya tak sempat nak buat. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.